أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Selesailah bicara tentang sedekah, tentang bantuan, tolong-menolong, dan sudah selesai juga bicara tentang riba dan keburukannya, dan gambarannya yang paling buruk dinyatakan dalam ayat yang terdahulu. Kemudian sebelum daripada membicarakan apakah perusahaan yang halal dan bersih, apakah projek yang patut kita lakukan dan tidak ada padanya unsur riba dan boleh membawa untung, bersih di dunia dan bersih akhirat, sebelum daripada itu diperingatkan satu peringatan yang sangat baik untuk menanamkan satu kesedaran, iaitulah setiap orang perlu ingat bahawa hidup di dunia ini sekejap. Hidup di dunia sekejap, summa tuwaffa, kemudian akan disempurnakan kemudian, yakni pada hari akhirat. Wattaqu, dan peliharalah diri kamu, yauman, pada satu hari, turja'una fihi ila Allah, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Bila ingatkan mati, walaupun keuntungan di dunia ini besar tapi kecil berbanding dengan akhirat. Kecil berbanding dengan akhirat. Pada akhirat sama ada kecil atau besar akan dibalaskan. Balas, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Tidak akan tersisih, tidak siapa pun yang terkecuali daripada undang-undang ini. Jadi oleh kerana itu setiap orang apabila mengingati kepada hari akhirat, dosanya sangat besar, maka dengan sendirinya rasa tawar hati sebenarnya, walaupun untungnya besar, tapi tawar hati. Ini tak ada untung, tapi janjinya pada akhirat pahalanya sangat besar, dia balas, rasa berminat juga. Ini bezanya, di sini bezanya di antara dua golongan. Satu manusia yang beriman kepada adanya hari akhirat, dan satu lagi yang tidak beriman. Tidak beriman kepada akhirat. Walaupun mereka namakan namanya agama juga, tetapi agama pun mereka tidak peduli soal akhirat. Oleh kerana itu, tidak boleh sebenarnya nak ditandingkan antara Islam dengan agama lain. Agama lain tak boleh. Oleh kerana itu juga kita sebutkan bahawa semua agama nampaknya menunjukkan sasaran mereka untuk Islam, bukan untuk Islam, untuk melawan Islam. Semua agama langit ke tidak agama langit ke, semuanya ini bersatu padu untuk hentam Islam. Dari sudut sistemnya dan sebagainya, kita ingin nyatakan bahawa ada beza di antara agama ini dengan agama lain. Agama ini menekankan soal akhirat lebih besar daripada dunia, tetapi dunia sebagai jalan. Islam tidak menolak kekayaan di dunia ini, tetapi ada caranya sendiri. Ada caranya. Adakah agama-agama lain berfikir begitu juga? Tidak. Jadi kalau tidak begitu, macam mana boleh mereka membuat suatu cadangan supaya banyak perkara, 12 perkara diubah di dalam agama ini? Tidak mungkin sama sekali. Tidak boleh. Hatta agama langit pun, agama itu sudah dihapuskan, sudah tamat tempohnya. Agama Yahudi, kita sebut dah sebelum ni, agama Yahudi, mereka menganggap Tuhan mereka tidak Rabbul Alamin, Rabbu Israel. Yahudi menganggap Tuhan itu Tuhan kepunyaan Bani Israel, bukan Tuhan orang lain. Oleh sebab itu mereka membela agama mereka Bani Israel saja. Demikian juga agama-agama lain. Oleh kerana itu di dalam Al-Quran menyatakan, takutlah kamu kepada satu hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah. Bila masa saja. Bila masa saja kita akan kembali. Petani kah boleh jadi petani kah? Malam ni kah misalnya, besok kah? Tak kira. Bolehkah kita sebenarnya kita kata 10 tahun lagi ada? Tak boleh. Tak boleh nak kata 10 tahun tu lama sangat. Kerana kiranya kita ni sambung kita punya hidup bulan ke bulan pun lama. Hari ke hari saja. Harus tak begitu. Itu maknanya yauman turja'una fi ila Allah. Ayat ni menurut setengah ulama
ayat diturun 9 hari sebelum Nabi wafat. Nabi wafat pada 2 Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. 2 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Jadi 9 hari sebelum daripada Nabi wafat ayat ni diturunkan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Lepas ni tak ada ayat lagi dah. Tak ada wahyu lagi. Wahyu yang terakhir. Riwayat Ibn Abbas menyatakan juga, Ibn Abbas ayat ni yang terakhir diturunkan, ayat riba juga terakhir diturunkan. Ayat riba, yakni ayat-ayat mengenai hukum, ini hukum yang terakhir sekali, itulah pengharaman riba. Tak ada lagi hukum selepas daripada ni. Walaupun pada zaman Makkah pernah disentuh bahawa riba tidak menguntungkan manusia, tapi tidak diharam. Mengambil masa hampir 10 tahun lebih untuk memutuskan bahawa riba perlu dihentikan segera dan tidak ada jalan lagi untuk dikembalikan semula. Tidak dinasahkan lagi. Begitu kedudukannya hukum riba, dan ayat yang terakhir sekali mengenai riba, dan ayat ini juga yang terakhir. Ayat ini terakhir merupakan ayat Quran yang akhir. Ayat riba, ayat hukum yang terakhir diturunkan mengenai riba. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan hendaklah kamu pelihara. Macam mana kita nak pelihara? Nak lari daripada hari kiamat. Tak ada siapa boleh lari. Nak pelihara bagaimana? Pelihara daripada dengan mentaati hukum-hukum Allah. Lakukan yang disuruh, jauhi yang dilarang. Itu saja yang nak pelihara. Semua orang, malah orang setengah orangnya dia berdoa nak mati cepat. Tapi nak mati cepat pun dia ada caranya. Mati cepat pun kalau tidak diredai Allah, buat apa? Mati mau cepat sebab apa? Sebab mati merupakan jalan untuk ke syurga. Jisrun bainahu wa bain rabbih. Titian, jambatan di antaranya dengan Tuhan. Inilah dia jambatan al-maut namanya. Jadi oleh kerana itu, bagi mereka yang mengharapkan keredaan Allah, maulah redha ni cepat-cepat sikit. Gaji bayar cepat-cepat sikitlah. Mau gaji cepat-cepat sikit. Pasal apa? Pasal mereka tahu mereka untung. Kita tahu kita tak untung. Tak bayar gaji pun tak apa, kita kata. Tapi bagi orang gaji besar, mau cepat. Kalau boleh tiap minggu bayar gaji pun tak apa. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan dipelihara, akan disempurnakan balasan tiap-tiap orang. Di dunia tidak ada balasan rupanya. Sekalipun di dunia ini ada keberkatan daripada mengamalkan amalan halal. Ada keberkatan daripada menjauhi haram. Tapi bukan balasan sebenar. Balasan di dunia ini boleh jadi ada dengan sebab kita menjauhi haram. Maka kita tubuh badan kita sihat, tak pernah sakit. Sebab apa? Semua bahan-bahan kita semuanya halal. Kita sihat sentiasa. Boleh jadi Tuhan balas begitu. Orang kafir daripada amalan kebaikan mereka dapat balasan. Tapi balasan di dunia, mereka sihat tubuh badan, mereka jadi kaya, mereka senang duduk, mereka banyak nikmat yang mereka boleh. Sebab mereka buat kebajikan. Hari akhirat tidak ada. Orang Muslim, orang Islam juga berkongsi dalam perkara ini di dunia. Dia dapat keberkatan. Tetapi balasan sebenar, summa tuwaffa, kemudian kamu akan disempurnakan setiap orang makasabat, berdasarkan kepada apa yang dia usahakan. Maknanya yang dia usaha dia yang dapat. Orang lain tak dapat daripada hasil usahanya. Demikian juga orang lain yang berbuat amal kebajikan, dia tidak dapat hasil orang lain. Masing-masing bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Sesiapa yang membawa bekal lebih banyak pada akhirat, dia akan dapat mengambil faedah daripada bekalannya. Sasaran ayat ini sasarannya ialah hati, kesedaran. Tanpa kesedaran ini, kesedaran dalaman ini, maka apapun nasihat dan pengajaran tidak berguna kepadanya. Wahum la yuzlamun, apabila mereka mati, mereka tidak akan dizalimi. Tak ada siapa yang menzalimi siapa. Sebab balasan berdasarkan kepada usaha sendiri. Balasan tidak berdasarkan kepada usaha orang lain. Oleh kerana itu, setengah ulama kita menyatakan janganlah setiap orang ini mengharapkan amal ibadat orang lain untuk kebahagiaannya di akhirat. Tak boleh, tak ada. Amal ibadat orang lain kita bergantung pada dia. Tolonglah semayang, tolong buat amal ibadat, tolong baca Yasin, kita tolong tahlil lah 7 hari, tolong meratiklah 700,000. Lepas pada dia mati, ambillah adalah duit Yasin 400, tolonglah bagi buat jamu makan. Bolehkah faedah ke? Adakah faedah? Kita tidaklah nak menafikan sangat, tetapi harapan tu tipis.
Kalau Tuhan bagi itu, bagilah. Tapi harapan tipis. Balasan yang sebenarnya makasabat. Apa yang diusahakan. Laha makasabat, baginya apa yang dia usaha. Wa alaiha makasabat, dan dosa pun dia usaha juga. Dia tidak ambil dosa orang lain. Kecuali lah dia merancang satu projek yang berpanjangan. Dia projeknya dosa jariah. Kalau boleh dosa jariah dia buat, maka boleh lah juga. Kita mau sedekah jariah, dia dosa jariah ada. Wahum la yuzlamun. Habis cakap itu. Ayat ni ayat yang terakhir, walaupun ayat yang terakhir, dia tak tahu nak letak di mana pada asalnya. Nabi kata letak dia di antara perenggan, di antara ayat riba dengan ayat perusahaan, ayat mudayanah dia panggil. Letak di sini. Ayat ni duduk di tengah-tengah dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni turun di Madinah pada tahun yang kedua. Sepatutnya dia duduk di akhir sekalilah, dia akhir diturun. Duduk selepas daripada Qul a'udzu birabbin nas. Nabi kata tidak, tak patut, tak sesuai duduk kat situ. Sesuainya duduk selepas daripada ayat yang berbicarakan tentang riba, kemudian sebelum daripada ayat mudayanah, iaitulah ayat 282 ini. Ayat mudayanah yakni ayat yang membicarakan tentang hutang piutang, bagaimana untuk membersihkan dirinya daripada riba, dan bagaimana hutang piutang ini betul-betul menjadi satu amal ibadat yang boleh mendatangkan faedah. Seterusnya ayat, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tersebut, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Ayat ini menyatakan muamalah bersih. Muamalah yang bersih bagaimana? Muamalahnya hendaklah berdasarkan kepada catatan. Dalam ayat yang ini, ayat yang terakhir ni, ini ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran seluruhnya, namanya ayat mudayanah. Ayat 282 di dalam surah Al-Baqarah, bila disebut secara ringkasnya disebut ayat mudayanah. Mudayanah maknanya ayat hutang piutang. Dalam ayat ini mula-mula sekali disebut orang beriman. Sebab orang yang tidak beriman tak boleh nak lakukan amalan ini. Mereka katakan ini berat, ini tak ada faedah, ini merugikan, ini tidak menguntungkan. Sebab mereka fikir dunia saja. Ayat menyatakan wahai orang-orang yang beriman, maknanya muamalah berikut ini sama-sama orang mukmin, sesama orang yang beriman kepada Al-Quran boleh. Kalau satu pihak tidak beriman kepada Quran, tak boleh ni ayat ni. Mereka tak boleh amalkan. Sebab itu awal-awal lagi menyatakan seruannya wahai orang-orang yang beriman, iza tadayantum, apabila kamu membuat suatu urusan dengan hutang piutang. Dalam bahasa Arab ada dua perkataan. Satu perkataan namanya al-qardu. Al-qardu ni hutang wang dengan wang. Wang bayar wang, itu maknanya. Kita berhutang RM50, kita akan bayar RM50 juga. Ini namanya al-qardu. Qard. Satu lagi namanya ad-dainu, hutang. Hutang ni kita beli barang, kita bayar, kemudian tak bayar. Itu namanya ad-dain. Dua ni beza. Ayat ni tidak bercara al-qardu, tapi bercaranya ad-dainu. Ad-dain. Dalam jual beli ni, jual beli dia dalam Islam ada 4 jenis. 4 jenis. Ada satu jual beli jual tunai. Kita beli barang kita bayar tunai. Ini tak ada masalah. Tak ada masalah. Tunai di dalam majlis akad. Dalam majlis itu juga tidak bertangguh. Satu jenis. Satu jenis beli barang hutang sama hutang. Kita beli gula tidak surah sekali, bayar pun tidak, kita akad saja, barang tak ada, harga pun tak ada, barang pun tak ada. Ini haram, tidak boleh. Jual harga pun hutang, barang pun hutang, tak boleh. Ada ke jenis macam tu? Ada tak ada pun Islam kata tak boleh yang ni, tak boleh. Ada satu lagi jenis jual beli bertangguh. Kita beli barang bayarannya sebulan lagi. Bayaran bertangguh. Ini hukum yang nak dibicarakan di sini. Ini tidak boleh bertangguh. Bertangguh tu boleh tapi jangan ada tambahan. Jangan ada tambahan. Saya beli barang ni harga RM30. Saya nak tangguh sebulan lagi. Nak bayar. Bayar RM30 juga. Jangan pula sebulan 4% cukup lah. Misalnya. Itu tak boleh. Dia tak boleh. Itu.
Yang kedua pula, ini yang keempat, itu yang ketiga. Yang keempat, jualan dalam Islam ni namanya jualan salam. Jual salam. Sin, lam, mim. Apa maknanya jual salam? Jual bayarannya dengan wang, harga bayar sekarang, tapi barangnya 3 bulan lagi. Bayar 3 bulan lagi. Tetapi dengan syarat, boleh ni, kita misalnya kita nak majukan satu projek. Tapi kita masalah dengan barang produk kita ni tak tahu nak pasar di mana. Ada satu pihak dia nak beli barang. Dia bayar sekarang. Tapi barang tu kita akan keluar 5 bulan lagi. Ini boleh. Namanya jual salam. Tapi dia bergantung pada syarat-syarat yang tertentu. Syarat yang tertentu iaitulah tempohnya mesti tetap. 5 bulan sungguh. Jangan lebih pada 5 bulan. Lebih daripada 5 bulan tak jadi. Batal perjanjian. Barang dia punya sifat-sifat barang itunya. Berapa kalau barang tu timbang, berapa timbangannya, bagaimana grade dia, bagaimana, semua sekali mesti jelas. Jelas dan serah dalam satu majlis. Namanya jual salam. Kita nak beli rumah, kita bayar sekarang tunai pada dia. Tunai 300,000. Tetapi rumah ni sudah ada plannya, begitu-begitu, semua sekalinya dah tetap. Kita bayar sekarang kepada dia. Boleh. Harga lebih sikit itu tidak mengapa. Tapi tidak ada dua harga padanya. Kalau sudah sekarang, kalau bayar bertangguh, lain harganya. Kalau bayar 5 bulan, lain harganya. 10 bulan, lain harganya. Ini salah. Tidak telus, namanya riba. Jadi hak yang keempat ni namanya jual salam. Salam pun disebutnya jual salaf pun boleh juga. Sin, lam, fa. Jual salam ataupun jual salam. Baik. Katanya, wahai orang yang beriman, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa tertentu. Mesti masa tempo itu tentu. Jangan tak tentu tahun depan. Tahun depan ni dia 12 bulan. Bila? Musim raya Cina. Tak boleh. Mesti tentu hari. Berapa hari bulan. Kalau tidak tentu, batal perjanjian. Batal. Ini ada padanya gharar. Penipuan padanya. Tahun depan, raya, misalnya, tak boleh. Mesti tentukan hari. Hutang boleh, hutang salam yang kita sebutkan tadi, boleh dilakukan jual beli menerusi salam ini, tetapi tarikh penyerahan barang itu tetap pada hari bulannya. Jika terlewat daripada tarikh itu, perjanjian batal. Begitu sekali, Islam apabila ingin memelihara kedua-dua pihak. Pihak yang berhutang dan pihak yang memberi hutang. Perlu dijaga, hutang mesti dibayar pada masanya. Ketiga, barang yang dibeli dengan cara salam ini juga mesti memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi sifat-sifat yang disebutkannya. Sifatnya bagaimana? Barang itu kualitinya, mesti kualitinya, jenisnya, mutunya, semuanya ini tetap seperti mana yang disebut di dalam akad. Jangannya berjanji yang lain, tiba bila hari serahnya dia mari kelas 2, mak tidak bermutu. Itu salah. Jadi ini jualan yang ada di dalam Islam. Seringkali Islam melarang sebenarnya jual beli yang tidak memenuhi syarat-syarat ini. Tidak memenuhi. Tempohnya tak tentu. Tempohnya kalau lama, bayaran itunya tempoh mengambil masa lebih lama. Lama banyak pulaknya kadar faedah yang mesti dibayar. Ini salah. Ataupun barang yang dijanji itu lain yang dijanji, lain pula yang dibawa. Ini juga salah. Islam menentukan dalam perkara ini. Sebab apa? Sebab syarat yang pertama jual beli atau muamalah dalam Islam ini mahulah telus dan tidak ada siapa pun yang tertindas dalam muamalah ini. Ayat ini ulama menyatakan ada 21 hukum. 21 hukum. Hukum yang pertama kita sebutnya tadi cara hutang. Jual beli berhutang dengan 4 jenis hutang jualan itu. Yang kedua pulanya mahulah dalam ayat ini membicarakan tentang tempoh pembayaran. Tempoh pembayaran. Hukumnya tempoh pembayaran mesti disebutkan. Jika tidak disebutkan dalam akad bila nak dibayar, maka jualan itu salah dan ada satu pihak yang dia boleh batalkan saja oleh kerana anda tidak memenuhi masa pembayaran itu. Nak ditangguh pembayaran dengan tangguh masa dengan menambahkan pembayaran, tidak boleh diterima dengan cara itu.
Kalaulah ada satu penjual jual beli yang dilakukan secara hutang piutang yang diberi tempoh, faktubuhu, naklah tulis. Hak ni tulis ni lah, pihak yang ketiga boleh dapat peluang pulanya. Tulis ni kena cari peluang lah. Berjumpa dengan dia. Dia lah pulanya buat kerjanya. Dia pula buat kerjanya, barang tu berapa, harga berapa, itu ada hak dia. Hak dia apabila pihak pembeli dan penjual tak pandai menulis, maka ada pihak yang ketiga yang boleh menulis. Quran kata faktubuhu. Dia tidak sebutnya siapa nak tulis, akan disebutnya juga lagi. Tapi kalau dia pihak pembeli tak pandai tulis misalnya, nak cari pihak yang ketiga, kena bayar pula lagi, itu tidak dibutirkan di sini larangannya. Maknanya bila tidak dibutir, boleh pihak yang ketiga yang kita akan sebutkan nanti menguruskan urusan penulisan hutang ini nanti.